ينتسبون إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والمشايخين والوالدين وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ووسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah. Hari ini kita di majlis yang ke-94. Kita hari ini hari Jumaat sebagai kelas ganti. Sebab kebiasaan hari pengajian kita majlis kita ni setiap hari Isnin sehingga hari Khamis. Disebabkan majlis yang sebelum kita tak dapat buat, kita ganti hari Jumaat. Dan insya-Allah minggu depan pengajian kita mungkin kita akan dilewatkan dan akan dimaklumkan pukul berapa akan dimulakan. Bermula minggu depan insya-Allah. Baik. Hari ini kita pada bacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar Al-Musamma Hilyatul Abrar wa Syahr Al-Akhir fi Talqis Ad-Da'awat Al-Azkar Al-Mustahabbah fil Lail wan Nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Baik. Hari ini kita pada bab ma yaquluhu ba'da dafni. Bab apa yang dibacakan selepas mana selesai urusan pengebumian jenazah. Itu setelah kubur tersebut diratakan, apa yang perlu dibacakan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. As-sunnatu liman kana 'ala al-qabri an yahsuwa fil qabri salasa hasayat biyadaihi jami'an min qibali ra'sihi. Sunnah, dari segi sunnahnya bagi sesiapa yang berada di atas kubur, yakni berada di tepi kubur tersebut, di sekeliling kubur, sunnah dia apa? Ayahsuwa fil qabri salasa hasayat, untuk menaburkan ataupun kata istilah apa? Menaburkanlah, melempar tanah yang berada di sekeliling kubur tersebut ke dalam kubur, ke atas kubur si mati tersebut sebanyak 3 kali taburan tanah. Kita ambil tanah, genggam, kemudian kita lemparkan, kita taburkan sebanyak 3 kali. Biyadaihi jami'an, dengan tangannya
isman min qibali ra'sihi, daripada ke arah kepala si mati tersebut. Qala jama'atun min ashabina yustahabbu an yaqul fil haswatil ula. Kata ulama dalam mazhab Syafi'i ini mengatakan disunatkan ataupun dianjurkan bagi taburan yang pertama ke arah kepala kubur tersebut, kepala si mati tersebut. Taburan yang pertama ataupun istilah lemparan yang pertama, kita baca sambil kita lempar tersebut, tanah tersebut ke arah kubur tersebut, baca minha khalaqnakum, iaitu daripadanya, nya tu kembali kepada tanah, daripada tanah tersebutlah khalaqnakum, yakni kami, yakni Allah jadikan kamu. Kemudian ambil lagi tanah, segenggam tanah, kemudian dilempar kembali ke kubur tersebut, dengan membaca wa fiha nu'idukum, dan kepadanya lah kami akan kembalikan kamu. Ini kepada tanah tersebutlah kamu akan dikembalikan. Itu lemparan ataupun taburan yang kedua. Wa fi salisah, kemudian ambil lagi tanah dan ditaburkan, dilemparkan ke kubur tersebut dengan sambil membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya juga, daripada tanah tersebut jugalah nukhrijukum, ini kami akan keluarkan kamu taratan ukhra, ini kami akan bangkitkan kamu pada hari kebangkitan kelak. Itu sunnah, itu dengan melemparkan tanah ke arah kubur dengan membaca ayat tersebut, 3 ayat tersebut, sebanyak 3 kali taburan ataupun lemparan tanah tersebut. Baik, disunatkan kepada mereka yang berada di sekeliling kubur tersebut. Bahkan kata sebagian ulama, disunatkan kepada sesiapa juga yang hadir pada majlis penguburan tersebut, tak kiralah dia berada di mana, ini selepas mana penguburan tersebut, dia datang ke kubur, dia buat perkara tersebut. Seperti mana sebab itu perkara tersebut berdasarkan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh dalam beberapa kitab seperti mana yang disebutkan rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab beliau, iaitu Sunan Ibnu Majah. Baik, wa yustahabu an yaq'uda 'indahu ba'da al-faragh sa'atan qadra ma tunharu jadhurun wa yuqsamu lahmuha, dan dianjurkan, digalakkan an yaq'uda 'indahu, untuk duduk di kubur tersebut ba'dal faragh sa'atan, jadi setelah mana selesai pengebumian tersebut, dianjurkan untuk duduk sekejap. Sa'atan bukan maksud lughah, maksud bahasa ini sejam, tapi duduk beberapa tempoh waktu. Disebutkan di sini qadra ma tunharu jadurun wa yuqsamu lahmuha, iaitu sekadar ma tunharu jadurun, sekadar mana tempoh kita menyembelih unta, wa yuqsamu lahmuha, dan setelah mana disembelih unta tersebut dan dibahagi-bahagikan dagingnya, itu mengambil masa sekitar 45 minit sehingga sejam. Itu di antara tempoh yang dianjurkan, itu sekadar disembelih unta dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Kalau tengok orang Arab, mereka mengambil masa hanya sekadar 30 minit ke 45 minit untuk selesai sembelih unta, melapah dan sebagainya.
Kalau orang Melayu ambil masa sejam lebih untuk sembelih unta dan sebagainya. Baik. Dan itu sekadar tempoh beberapa waktu. Itu disebut sini sekadar tempoh disembelih unta dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Silakan untuk duduk sebab apa? Untuk apa? Wa yashtagilul qa'idun bi tilawatil Quran, dan untuk menyibukkan diri orang yang duduk tersebut untuk membaca Al-Quran, wa du'a lil mayyit, dan mendoakan kepada si mati tersebut, wal wa'zi, dan memberi nasihat kepada orang yang hadir pada waktu penguburan tersebut, wa hikayati ahli khair wa ahwalis salihin, dan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan orang yang melakukan kebaikan, wa ahwalis salihin, dan hal ihwal para orang soleh. Itu menceritakan beberapa kebaikan dan hal ihwal orang-orang soleh pada waktu tersebut. Baik, muka surat. Kalau kitab Darul Minhaj, muka surat 277. Baik. Nah, itu disunatkan untuk duduk seketika beberapa tempoh waktu setelah mana selesai urusan pengebumian. Kalau kita ada orang kita Melayu dah biasa dah. Selepas mana selesai kubur tersebut diratakan, kita akan duduk sekejap dan membaca talqin dan mendengar talqin. Itu adat orang kita. Kalau orang Arab, kalau di Mesir, kalau tak salah saya, mereka buat hal-hal sendiri. Ini mereka tak baca talqin macam kita di Malaysia. Tak baca dan tak dengar talqin. Mereka akan buat hal sendiri, iaitu membaca Quran, doakan si mati dan sebagainya. Itu adat kebiasaan orang Arab, terutama di Mesir lah. Kalau tak salah saya masa di Mesir dulu, mereka tak baca talqin. Mereka baca Quran, doakan si mati dengan sendiri-sendiri. Baik. Kemudian Imam Nawawi mendatangkan dalil tentang perkara tersebut daripada hadis rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu alaihi salam qala kunna fi jinazatin fi baqi'il gharqad fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun fa nakasa wa ja'ala yanqutu bi mikhsaratihi thumma qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu min an-nar wa maq'aduhu min al-jannah faqalu ya Rasulullah afala nattakib ala kitabina faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah wa dzakara tamam al-hadis. Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kunna fi jinazatin fi baqi'il gharqad. Pada satu hari ini kami duduk iaitu untuk menguruskan penguburan jenazah di Baqi', di kuburan Baqi' tersebut, Al-Gharqad. Baqi' ni nama kuburan tempat tersebutlah, tempat Al-Gharqad, iaitu nama sejenis pokok pada zaman dulu. Pada waktu tersebut, tanah atau kawasan perkuburan tersebut banyak pokok-pokok tersebut, pokok Al-Gharqad tersebut. Maka disebabkan itulah dinisbahkan perkuburan tersebut dengan Al-Gharqad. Kemudian pokok tersebut dibuang dan dijadikan kawasan tersebut sebagai tempat khas untuk pengebumian jenazah. Itu Baqi' Al-Gharqad. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka duduk tersebut, selesai penguburan jenazah tersebut, tiba-tiba datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada. Kemudian baginda pun duduk. Wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun. Dan kami pun duduk bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hawlahu, di sekeliling baginda. Wa ma'ahu mikhsaratun, dan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada satu mikhsarah.
satu tongkat, satu tongkat kecil. Pada kasa, kemudian baginda masa duduk tersebut baginda menundukkan kepala. Pada kasa ni iaitu menunduk sambil waja'ala yang kutubi suratihi, dan baginda melakarkan dengan tongkat baginda tersebut buat garisan di tanah dalam keadaan kepala baginda tertunduk seketika. Summa qala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Yani tidak seorang pun di antara kamu melainkan sudah ditulis baginya, yani sudah ditetapkan baginya maq'aduhu minan nar, satu tempat di neraka, wa maq'aduhu minal jannah, dan tempat di syurga. Yani setiap ini semuanya telah ditetapkan, telah ditulis semenjak di Lauh Mahfuz lagi. Dia sama ada berada di syurga ataupun di neraka. Faqalu, kemudian baginda para sahabat terkejut. Kemudian lalu bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Wahai Rasulullah, adakah disebabkan perkara tersebut, setelah mana tahu tentang kedudukan seseorang tersebut di syurga ataupun di neraka, apala nattakilu ala kitabina, apakah kami semata-mata nak natakil maksudnya berserah diri, yani bertawakal tentang ala kitabina. Yani maksudnya apabila kami tahu dah sama ada di syurga ataupun neraka, maksudnya tak perlu dah buat apa-apa. Yani berserah diri kepada Allah Ta'ala semata-mata. Itu maksud pertanyaan para sahabat. Faqala, kemudian baginda Nabi SAW menjawab, i'malu, berusahalah, yani lakukanlah amalan. Maksudnya kedudukan sama ada di syurga atau neraka tersebut terserah pada Allah Ta'ala. Yang paling penting sekarang kamu buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Fakullun mujassarun lima khuliqalah, setiap fakullun, ini maksudnya kerana setiap daripada kamu muyassarun, yani dipermudahkan lima khuliqalah, apa yang kamu dipermudahkan kepada apa yang diciptakan buat diri, buat yani kamu, apa yang kamu buat tersebut akan dipermudahkan. Atau kama qala, seperti mana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya buat saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kedudukan kamu di syurga neraka tersebut, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zakara tamamal hadis, dan hadis ni dia ada sambungan dia lagi, ada kisah dia semua. Cuma Imam Nawawi mendatangkan syahid di sini tentang anjuran untuk duduk sekejap, duduk seketika selepas mana selesai urusan pengebumian jenazah tersebut. Baik. Qala wa rawaina fi sahih Muslim an Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala idza dafantumuni aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazuran wa yaqsamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura madza uraji'u bihi rusul rabbi. Baik, kemudian Imam Nawawi mendatangkan hadis ataupun riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Idza dafantumuni," jadi apabila kamu mengebumikan aku. Jadi sahabat tersebut. Hadis ni hadis yang mauquf. Itu hadis yang terhenti di sahabat. Itu riwayat daripada Sayyidina Amr bin al-As. Beliau berkata kepada para sahabatnya yang lain, apabila kamu mengebumikan aku, aqimu hawla qabri, jadi duduklah
berdirilah sekeliling kuburku. Ini setelah mana selesai kuburku diratakan, qadramatul harub jazuran wa yuqsamu lahmuha. Ini sekadar disembelih unta dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Itu sekadar tempoh waktu tersebut, lebih kurang 45 minit sehingga sejam. Hatta asta'nisa bikum, sekira-kira supaya aku dapat asta'nis, yakni bermesra dengan kamu, bermesra dengan kalian. Itu dalil menunjukkan bahawasanya orang yang berada di dalam kubur, si mati tersebut, boleh mendengar orang yang berada di luar, di atas kubur tersebut. Wa anzura madza uraja'u bihi rusul rabbi, dan aku lihat apa yang dapat aku uraja' bihi rusul rabbi. Yani aku dapat soal jawab, jadi aku dapat murajaah dengan iaitu ketika mana soal jawab dengan malaikat tersebut. Wa anzura madza uraji'u bihi rusul rabbi. Jadi dan aku lihat apa yang dapat aku bersoal jawab. Yani ketika mana soal jawab dengan malaikat Munkar dan Nakir tersebut, dengan utusan Tuhan. Baik. Qala wa rawayna fi sunan Abi Dawud wal Baihaqi bi isnadin hasan an Utsman radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza faragha min dafn al-mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-tasbih fa innahu al-an yus'al. Riwayat daripada sahih daripada Sunan Abi Dawud dan juga Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, sanad yang baik, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada pengebumian jenazah, orang si mati tersebut, waqafa alaihi, baginda akan duduk sekejap, kemudian baginda berkata, istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan buat saudara kamu, wasalu lahu at-tasbih, dan mintalah supaya dia diberikan tasbih, yakni diberikan sabat, ketetapan hati untuk menjawab soalan malaikat Munkar dan Nakir. Fa innahu al-an yus'al, kerana sesungguhnya dia sekarang sedang disoal siasat. Fa innahu al-an yus'al, iaitu anjuran untuk kita berdoa, memohon keampunan kepada si mati tersebut dan mendoakan sahabat supaya dia dapat menjawab apa yang ditanyakan oleh Munkar dan Nakir tersebut. Qala Syafi'i wal ashab yustahabu an yaqra'u 'indahu shay'an min al-Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'an kullahu kana hasanan. Kata Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama dalam mazhab Syafi'i ini, mereka mengatakan dianjurkan, digalakkan untuk orang yang hadir semasa pengebumian jenazah tersebut untuk membaca Al-Quran, indahu syai'an min Al-Quran, beberapa surah ataupun beberapa ayat daripada Al-Quran. Qalu fa in khatamul Quran kullahu, dan mereka mengatakan, para ulama mengatakan, sekiranya mereka mengkhatamkan Al-Quran kullahu, kesemuanya, ini baca 30 juzuk di kubur tersebut, kana hasanan, maka itu adalah sangat baiklah. Dan membaca Quran dengan niat menghadiahkan pahala kepada si mati tersebut, itu sangat baik. Itu dalil kalam daripada Imam Syafi'i sendiri. Qala wa rawayna fi sunan al-Baihaqi bi isnadil hasan anna ibn Umar istahabba an yuqra'a 'ala al-qabri ba'da dafni awwal surati al-Baqarah wa khatimatuha.
Dan riwayat daripada Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik bahwasanya Sayyidina Ibn Umar, yani Abdullah Ibn Umar, istahabba an yuqra'a 'ala al-qabri ba'da ad-dafni. Beliau sangat suka untuk membaca yani setelah mana selesai pengebumian jenazah tersebut, awal surah Al-Baqarah, awal daripada surah Al-Baqarah, wa khatimatuha, dan juga ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah tersebut. Tak betul sama ada baca potongan ayat tersebut atau membaca surah Al-Baqarah secara keseluruhannya. Itu Sayyidina Ibn Umar sendiri, beliau suka melakukan perkara tersebut. Itu membaca potongan ayat awal yang daripada surah Al-Baqarah dan juga ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Baik, itu selesai daripada anjuran untuk kita apa yang perlu dibaca setelah mana selesai daripada pengebumian jenazah. Kemudian faslun fi hukmi talqin ba'da dafni, berkenaan dengan hukum mentalqinkan. Talqin ni maksud apa? Maksudnya talqin ni maksudnya mengajar. Kita sebut dengan tujuan untuk mengajar kepada orang yang mendengar. Tak kira lah kepada sama ada kepada si mati tersebut atau sebagai pengajaran kepada orang yang hadir. Wa amma talqin al-mayt ba'da dafni faqad qala jama'atun kasirun min ashabina bi istihbabihi. Adapun talqin mayat selepas mana selesai pengebumian dia, faqad qala jama'atun kasirun, kata jumhur, kata kebanyakan para ulama, bi istihbabihi, sangat dituntut, sangat digalakkan, sangat dianjurkan untuk melakukannya, untuk membaca talqin tersebut. Famimman nassa ala istihbabihi al-Qadhi Husain fi ta'liqihi, dan di antara ulama yang menaskan tentang anjuran untuk membacanya yaitu Al-Qadhi Husain. Wa sahibuhu Abu Sa'd Al-Mutawalli fi kitabih At-Tatimmah, wa Syekh Al-Imam Az-Zahid Abu Al-Fath Nasr ibn Ibrahim ibn Nasr Al-Maqdisi, wal Imam Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i wa ghairuhum, wa naqalahu Al-Qadhi Husain 'anil ashab. Itu nama ulama yang menakalkan tentang sunnah ataupun anjuran untuk membaca talqin, untuk mentalqinkan mayat. Wa amma lafzuhu faqala Syekh Nas, adapun lafaznya seperti mana dinakalkan oleh Syekh Nas, idza faragha min dafnihi yaqifu 'inda ra'si qabrihi wa yaqul, bila selesai daripada pengebumiannya, yaqifu 'inda ra'sihi, yakni duduk di bahagian kepala kubur tersebut, jenazah tersebut, wa yaqul, dan membaca ya fulan ibnu fulan, wahai fulan ibnu fulan. Itu lafaz talqin yang disusun oleh ulama. Wahai fulan ibnu fulan, uzkuril ahd alladhi kharajta alaihi min ad-dunya, ingatlah janji kamu ketika mana kamu keluar ke dunia ni. Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa janji tersebut? Iaitu janji untuk mentauhidkan Allah. An la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan melainkan Dia, la syarikalah, dan tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan pesuruhnya. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sa'ah, maksud sa'ah di sini adalah hari kiamat. Atiyatun, yakni hari kiamat ni akan datang. La raiba fiha, yakni tidak ada keraguan padanya, yakni pasti hari kiamat, hari kebangkitan akan berlaku. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan mereka yang berada di kubur, yakni setiap orang yang mati akan dibangkitkan semula. Qul ni ini kita bagi perintah
perintah kepada si mati tersebut, katakanlah, ucapkanlah, raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba, yani aku redha bahwasanya Allah Taala ni sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, dan dengan Islamlah sebagai agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Wabil Ka'bati qiblah, dan Kaabah ni sebagai kiblatku. Wabil Qur'ani imama, dan Quran ni sebagai pemimpinku. Wabil muslimina ikhwana, dan kaum muslimin ni sebagai saudara-saudaraku. Rabbi Allah, kalau dalam cetakan ni dia tak ditasydid, tak disyaddahkan Rabbi tersebut, dia tulis Rabbi Allah, sepatutnya Rabbi Allah la ilaha illahu, disyaddahkan wawu perasaan Rabbi Allah la ilaha illahu, yani Tuhanku Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Pendek ya, itu talqin yang dibaca oleh, yang dikarang oleh ulama. Hadza lafz Syekh Nasr Al-Maqdisi fi kitabih At-Tahdzib, wa lafz al-baqin bi nahwihi wa fi lafz ba'dihim naqsun anhu. Itu semua lafaz tersebut adalah lafaz daripada Syekh Nasr Al-Maqdisi di dalam kitab beliau iaitu At-Tahdzib. Wal lafzul baqin bi nahwihi, dan lafaz ulama yang lain, lafaz talqin yang ulama yang dikarang ulama lain lebih kurang ya, bi nahwihi, lebih kurang sama. Wa bi lafzi ba'dihim naqsun anhu, dan lafaz manakala sebahagian lafaz yang dikarang oleh ulama lain ada sedikit kurang sikit. Summa minhum ma yaqul, dan kemudian ada lafaz yang lain ada dimulakan dengan ya Abdullah ibn Amatillah, wahai hamba Allah, anak kepada Amatillah, anak kepada hamba. Amatillah maksudnya hamba perempuan, amah. Amatillah ini hamba perempuan Allah. Kalau lelaki Abdullah, Abdullah. Kalau perempuan kita kata Amatillah, amatullah. Kita tak kata abdatullah, kita kata amatullah. Bagi orang perempuan, iaitu kita nisbahkan anak lelaki tersebut kepada mak dia. Ya Abdullah ibn Amatillah, wahai hamba Allah, anak lelaki kepada hamba perempuan, hamba wanita Allah. Wa minhum ma yaqul ya Abdullah ibn Hawa, manakala sebahagian yang lain lafaznya ya Abdullah, wahai hamba Allah, ibn Hawa. Wa minhum ma yaqul ya fulan, sebahagian yang lain pula menyebut dengan menyebut namanya, wahai, kemudian disebutkan nama sekian ibn Amatillah. Au ya fulan ibn Hawa, wa kulluhu bi makna, iaitu lebih kurangnya maksudnya sama. Wa su'ila Syekh Al-Imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah an hadha talqin, faqala fi fatawihi, kemudian Imam Nawawi mendatangkan tentang bahwasanya Al-Imam Ibn Salah, ini dikenali sebagai Ibn Salah, Imam Ibn Salah, ini ulama yang masyhur, jadi antara ulama yang masyhur yang dikenal sebagai muhaddis. Beliau ada mengarang satu kitab Muqaddimah Ibn Salah berkaitan dengan ilmu hadis, mustalah hadis, ulum hadis. An hadza talqin, ditanya tentang berkenaan dengan talqin. Faqala fi fatawihi, kemudian beliau berkata, beliau menjawab, menakalkan di dalam kitab beliau iaitu Fatawih, at-talqin huwa alladhi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Talqin ini sebagai kami pilih, kami mengamalkannya. Jadi maksudnya Imam Ibn Salah ni bersetuju dengan talqin, tak ada masalah dengannya. Wa dzakarahu jama'atun min ashabina al-Khurasaniyin, dan perkara tersebut berkenaan talqin tersebut telah disebutkan jama'atun min ashabina,
sekumpulan ulama daripada Khurasan. Qala wa qad ra'ayna fihi hadisan min hadisi Abi Umamah laysa bil qa'im isnaduhu walakin i'tadada bi syawahida wa bi amali ahli Syam bihi qadiman. Kemudian kata Imam Ibn Salah lagi, kami telah meriwayatkan tentang perkara tersebut, tentang beramal dengan talqin tersebut daripada hadis, daripada riwayat daripada Abi Umamah laisa bil qa'im isnaduhu, tapi hadis riwayat Abi Umamah tersebut isnad dia tak berapa nak kuat, maksudnya hadis yang dhaif. Walakin i'tadada bi syawahida wa bi amali ahli Syam bihi qadiman. Adapun talqin tersebut yang kata apa, dicontohi ataupun ditiru sebagaimana ahli Syam pada zaman dahulu mereka melakukan talqin, mereka iaitu melafazkan talqin tersebut qadiman, iaitu generasi salafus salih yang berada di Syam, mereka melakukan talqin. Sebabkan itulah kami mengambil ataupun mencontohi mereka. Qala wa amma talqinu tifli ar-radi' fama lahu mustanadun muhtamad wala narahu. Adapun talqin untuk kanak-kanak yang masih menyusu, yang meninggal dunia ketika masih kecil, fama lahu mustanadun muhtamad, tidak ada sandaran yang muhtamad, wala narahu, dan kami tak kami berpendapat untuk tak perlu untuk mentalqinkannya, sebab kanak-kanak ni dia tak perlu dah, sebab dia tak ada taklif, dia tak berhajat kepada perkara tersebut, bahkan tak berhajat kepada doa dan sebagainya, sebab mereka ni tidak ada dosa, maka mereka dimasukkan ke dalam syurga terus. Wallahu a'lam. Itu maksud daripada kalam Al-Imam Ibn Salah. Qultu, kemudian kata Imam Nawawi, as-shawab, yang tepatnya, annahu la yulaqqan saghir mutlaqan, yakni tidak ditalqinkan kepada kanak-kanak kecil mutlaqan, secara mutlak, sebab budak-budak ni tak perlu dah, kanak-kanak yang meninggal dunia ni tak berhajat kepada talqin tersebut. Sawa'un kana radi'an aw akbar minhu, tak kira sama ada kanak-kanak tersebut masih lagi menyusu ataupun dah besar sikit, ma lam yablugh, selagi mana mereka ni tidak mencapai umur baligh, mereka ni belum, maksudnya mereka belum lagi mukallaf, tidak dituntut untuk beribadah dan sebagainya. Wa yasil mukallafan, dan mereka ni belum lagi mukallaf, maka mereka tidak berhajat kepada perkara tersebut. Wallahu a'lam. Itu semua kita dah jelas. Kita dah jelas. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang berikutnya, bab wasiyatil mayyit an yusalli alaihi insanun bi'ainihi aw an yudfana ala sifatin makhsusatin wa fi mawdi'in makhsus, wa kadzalika al-kafan wa ghairuhu min umurihi allati tuf'al wallati la tuf'al. Berkenaan dengan wasiat si mati untuk disolatkan jenazah kepada dia. Dia nak orang tertentu solat jenazah kepada dia, ataupun nak dikebumikan dengan cara-cara yang tertentu, di tempat-tempat yang tertentu. Begitu juga dengan kafan dan sebagainya. Kita akan tengok pada majlis yang akan datang, insya-Allah pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Dan insya-Allah bermula pada Isnin minggu depan majlis kita akan dilewatkan. Kemungkinan bersalah, insya-Allah pada pukul 8 pagi, insya-Allah. Dan lewat tersebut, waktu tersebut akan kekal, insya-Allah. Pukul 8 kita akan mula majlis kita pada pukul 8 pagi, insya-Allah taala. Baik, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon dibetulkan, ditegur.
kita sama-sama berzikir insyaallah. Kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.